Itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan hadis yang ke-21 pada muka surat 72. Muka surat 72, sambungan hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21 ni hadis riwayat daripada Buraidah. Muka surat 21 petak pertama tu. Pada muka surat 72 tu petak pertama tu. Perkataannya, yakni perkataan Abu Ubaid, perkataan Buraidah. Perkataan Buraidah, dia kata keesokan harinya, ni Buraidah cerita tentang Salman lah ni. Buraidah cerita tentang Salman. Perkataannya maknanya kata-kata Buraidah tu. Keesokan harinya, mula-mula tu, yang mari mula-mula tu bawa hidangan tu, dia kata tu sedekah, Nabi tak makan. Nabi irfa'ha, Nabi kata akad semulalah. Jadi pada keesokan harinya Salman datang lagi dengan membawa hidangan yang sama. Maksudnya membawa hidangan yang berisi rotak. Rotak makna tamar bunyi kuk-kuk tu. Dan ia hidangkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tanya lagi seperti kemarin jugalah, apa ini wahai Salman? Maka Salman kata ini hadiah. Kemarin sebut sedekah, Nabi tak makan. Dia kata ini adalah hadiah untuk engkau wahai Rasulullah. Maka jawab Salman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, makanlah, kulu. Nabi kata makanlah. Maksudnya makanlah hadiah ini. Jadi Nabi tidak memerintahkan supaya dipindah ataupun diangkat dari hadapan beliau. Ini adalah tanda yang kedua. Maknanya Nabi makan dan dia suruh sahabat dia makanlah. Baik, seterusnya kata Buraidah lagi, kemudian Salman melihat cincin tu, kena ingatlah, cincin ni maksudnya cok. Tu. Kemudian Salman melihat cincin kenabian di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun terus memeluk Islam. Ini adalah tanda ketiga, kerana telah terkumpul 3 tanda kenabian yang ia ketahui berdasar pada kitab-kitab terdahulu. Maka dia pun beriman kepada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Salman masuk Islam ni setelah dia tengok ada 3 tanda yang dia sudah sedia maklum sebelum itu. Tanda pertama, tidak makan sedekah. Tanda kedua, dia hanya makan kalau hadiah. Yang ketiga, ada tanda khatmun nubuwah itu. Cok khatam. Khatam itu cok di belakang itu. Baik, seterusnya kata Buraidah lagi, sebelumnya ia adalah hamba. Mana ni Salman ni sebelum dia masuk Islam ni, sebelum itulah dia ni adalah hamba sahaya orang Yahudi. Jadi sebenarnya masa dia buat ujian kepada Nabi ni, dia ni hamba lagi sebenarnya. Sebelumnya ia adalah hamba sahaya orang Yahudi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menebusnya dengan harga sekian dirham. Maknanya dengan Nabi tebus dengan duit dirham sekian-sekianlah, sebanyak harga. Sebanyak harga yang tersebut tu. Dia kena sebut tu gitu. Kalau tidak tak sah. Maksudnya Nabi SAW menemu majikan dia dan memintanya untuk membebaskan Salman dengan cara mukatabah.
Dia air ni kena minum dulu. Tak. Bismillah. Jadi Rasulullah minta untuk bertemu dengan majikan ni. Kalau kita nak itu makna tuan mas lah. Majikan ni makna tuan mas. Itu tuan kepada Salman, kerana pada waktu ini Salman masih hamba. Ni dengan cara mukatabah, boleh faham mukatabah ni maksudnya pembebasan melalui cara hamba tu kena bayar, atau suppose ini bayar dan juga bekerja tanam pokok kurma itu, mana kena buat kerja lah dalam tempoh tertentu. Jadi Salman melunasi biaya pembebasan dirinya sendiri berdasarkan nilai perak. Dia tak sebut sini berapa duit dirham tu. Dirham ni perak lah. Menanam pokok kurma untuk mereka. Maknanya dengan duit cash dan juga tanam pokok kurma. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahawa Salman wajib menanam 200 atau 300 pokok kurma. Banyak jugalah. Nabi SAW pun meminta para sahabat untuk membantunya. Jadi tak selak ke Salman saja pakat bantulah. Lalu para sahabat membantunya dengan memberinya biji kurma. Bibit ni biji nak? Biji benih kurma. Anak benih lah. Sama ada boleh jadi hak kecil tu, anak benih hak kecil kan ada. Tu anak benih lah. Ada yang menyumbang 10 benih, anak benih tu. Ada yang 5. Bahkan Nabi sendiri ni mengikut riwayat, bahkan Nabi sendiri juga menanam anak-anak benih kurma tersebut. Kerana beliau sangat bersemangat agar Salman ini jadi merdeka. Ni yalah, Salman ni kalau kita baca sejarah dia, perwatakan dia pun bukan tak sesuai jadi hamba. Perwatakan dia tu sendiri tu bukan kelah hamba dia ni. Memang dia ni orang hebat lah Salman ni. Sebab itulah Salman ni dia banyak membantu Nabi dalam peperangan. Dia ni sebenarnya orang yang ada karisma lah dalam bidang tertentu. Boleh baca lah dalam hal gitu, walaupun kita lambat lagi nak sampai situ tu. Tapi kalau baca, anak ni kita muda, kita hidup zaman ni, banyak dapat maklumat dalam internet. Man huwa Salman, tarik gitu ya, siapa dia Salman, penuh artikel dalam bahasa Arab. Pelbagai mana tokoh-tokoh kita itu artikel panjang pendek ada berlaku. Sebenarnya kalau kita kumpul tu saja boleh jadi buku dah tu. Sebenarnya kumpul tu saja. Lepas tu mana serupa tu buat kita saring balik. Banyak tajuk man huwa Salman, siapa dia Salman. Man Salman okey dah. Dia akan keluar artikel banyak jadi cara kita baca ni, kita tengok kalau maklumat ada tu kita langkah lah. Jadi kalau kita petik-petik tu anak rasa banyak tu boleh buat learn ni, zaman learn ni. Seterusnya kata Buraidah lagi, dan Salman merawat kebun tu. Apa dia kita nak semua ni? Dia cawa kebun tu lah. Dia cawa kebun tu makna merawat tu. Dia cawa ke kebun. Menjaga kebun tu dia tanam anak benih tadi, dia jagalah hingga buah. Hingga buah. Sampai berbuah dan buahnya sudah layak dimakan. Jadi anda tengok dalam internet tu, maknanya bila dia tanam itu, mana kira-kiranya dia tu sudah bebas dah. Sudah bebas. Cuma syarat dia siapa ke dia lepas ke dia tu siapa syarat buah. Tapi pada waktu dia bebas dah, duduk semaya. Selepas daripada itulah. Bukan kata dia kena duduk dengan tuan dia tak, cuma dia kena jaga kebun. Kemudian Buraidah kata lagi, semua pohon kurma ditanam oleh Rasulullah SAW sendiri. Jadi Rasulullah SAW ikut membantu dengan menanam pohon dengan tangannya yang mulia, kecuali satu pohon kurma. Umar lah yang menanam. Hak ni pun ulama bincang lagi perkara ni. Maksudnya Rasulullah terlibat. Tapi ada semua memang Nabi sendiri. Padahal kalau kita tengok tadi, sahabat pun terlibat juga. Sebab tu hak ni ulama ada berbeza pandangan. Semua ni kita boleh dapat dari riwayat. Sebab tu kata kalau tarik dalam itu tentang Salman itu, kita jumpalah maklumat tu. Baik. Nanti kalau Salman gali lupai, Allah ibu. Maknanya walaupun kita sebut contoh gini lah, kita kata ni ayah saya buat rumah. Yo, ke ayah buat. Pada tukar buatnya. Maknanya pembiayaan. Ataupun adalah sikit tapi kuku mana pun dia yang menyebabkan projek tu berjaya. Hak ni pun gitu juga.
Mana kalau setengah sebut Salman, ada setengah sebut tu sahabat sana juga. Apakah boleh aja Rasulullah jiruh dan sebagainya, tapi kok mana pun ayatnya Rasulullah ni berperanan besar dalam bab ni. Tu. Semua pohon, seterusnya kata Buraidah lagi, semua pohon kurma tersebut buah semuanya 200 hingga 300 pokok tu, kecuali satu pohon yang ditanam oleh Umar. Ini sahih ni, riwayat ni sahih. Anak buat nota sikit, takut salah. Tengok Umar tak jadi. Tu Syekh Ibrahim suka benar Syekh. Sedangkan maksud dia nak ayat lain. Selepas ni maka Rasulullah SAW pun bertanya, siapa ni yang tanam pokok ni tak hidup ni? Umar pun jawab, saya yang tanam tu tak jadi. Dia kata, wahai Rasulullah, saya tanam. Kita panggil tangan panah tak? Tangan panah, tak jadi. Kemudian Rasulullah cabut semula pokok tersebut dan menanamnya kembali. Jadi tanam kembali. Apakah anak benih lain tepuh tu juga? Waktu tidak disebut. Tapi kalau tengok sini apa bisa cabut atau tanam semula, mungkin pokok tu juga. Kemudian pohon itu pun berbuah pada tahun tersebut. Mana cepat proses pertumbuhan itu, cepat. Al-Hakim meriwayatkan dalam kitabnya Al-Mustadrak daripada hadis Affan, kata Affan, Hamad bin Salamah bercerita pada kami dari Asim bin Sulaiman dan Ali bin Zaid bin Jada'an. Hamad bin Salamah ni ada pertikaian juga kata dia, tak apalah. Ada ulama pertikaian. Ada kata dia ni dhaif, macam-macam lah pandangan ulama, tapi ada kata sahih. Tapi yang ni sahih ni. Dari Uthman bin Nahd, dari Salman, kata Salman, aku bermukatabah, mana aku membebaskan diri aku dengan bayaran kepada hamba sahayaku dengan cara pembayaran aku harus menanam untuk 500. Sini sebut 500 pula. Dia berbeza-beza. Sebab tu ada setengah ulama dia kata dalam riwayat tak, ada yang bayar duit cash, ada yang dalam bentuk tanam pokok. Jika aku telah mengahwinkan, yakni merawat, iaitu caralah kepada pokok aku tanam sampai buah, kahwinlah, maka aku merdeka. Kemudian aku pun menemui Rasulullah SAW. Di akhir kisahnya kata beliau, kata Salman, kemudian Rasulullah SAW menanam semua anak-anak benih itu, kecuali satu anak benih yang aku tanam sendiri dengan tanganku. Semua pohon tersebut telah berbuah kecuali pohon yang aku tanam. Jadi hak ni sebut Salman, bukan Sayyidina Umar. Sebab tu dia khilaf tu. Banyak kalau kita tengok, sebab tanda kata kalau nak itu kan, tapi bahasa Arab lah, kalau ada terjemahan molek benar, kita boleh dapat maklumat lebih lah. Jadi untuk menggabungkan pemahaman kedua riwayat ni, sebab nak tolak tak boleh, sebab sahih belakang ni. Boleh jadi Salman dan Umar bekerjasama, tempat kata tu bekerjasama berdua, mana kedua-dua bekerjasama dalam menanam satu anak benih tersebut, sehingga perawi kadang-kadang dia sangka, ni orang panggil syak perawi, dia sangka wazanna, dia sangka Umar, bukan Umar saja, tidak Salman, pada hapakat dua tu. Sini cuba tengok akhir. Barangkali hikmat periwayatan seperti ini adalah untuk menampakkan mukjizat Nabi SAW, iaitu berbuahnya seluruh pohon kurma yang ditanam kecuali satu pohon yang tidak Nabi tanam. Mukjizat berikutnya adalah beliau SAW menanam kembali pokok kurma tersebut, maka pohon itu pun langsung berbuah pada tahun tu juga, cepatlah. Sebab tu di sini anda buat sikit saja ni, maknanya hadis ini termasuk dalam hadis mukjizat Nabi. Bahkan dia masuk dalam kitab Is Ibn Abdissalam tu, hanya mukjizat Nabi. Dia senara sampai hampir 100 lebih. Ini antara tu. Bukan kata nak ayat kelemahan Sayyidina Umar. Tidak, ulama kita tak faham begitu, kecuali orang ada masalah dengan Sayyidina Umar lah. Tengok Umar tak jadi, tanah pokok tak jadi. Padahal kau itu mereka 12 tahun. Hebat, sangat kagum. Nantilah kita baca mausu'at tu, mausu'at sahabat tu, kita boleh nampak lah. Hebat. Maknanya kalau kita nak kata, kalau kita nak sebut dari 12 tahun tu, nampak lebih dia orang Sayyidina Bakar. Allah bui dari sudut tu. Tetapi ulama kata betul lah, Sayyidina Umar nak jadi gitu pun, hak yang memantapkan, orang panggil struktur pemerintah zaman Sayyidina Bakar. Bermulanya kita kata kuasa-kuasa besar tu dia takut kepada kerajaan Islam Madinah tu zaman Sayyidina Bakar lagi, selepas riddah itu.
selepas Sayyidina Abu Bakar berjaya mengalahkan orang murtad itu. Oh, dia kata kuat walaupun Muhammad tak ada pun. Iyalah dari sudut lain ada sebab kelebihan manusia tak sama. Kelebihan Sayyidina Umar ni dari segi orang panggil zaman Sayyidina Abu Bakar tak ada lagi, antaranya lah tak ada lagi orang panggil dokumen dalam pejabat dengan lengkap, tak ada. Zaman Sayyidina Umar lengkap. Mana orang miskin semua ada data dalam pejabat. Sebab itulah zaman dia, lepas tu zaman Sayyidina Uthman, dia sudah mula dah buat agi. Misalnya kalau kampung ni berapa orang miskin, buat agi, tentera hantar bantuan setiap bulan. Zaman Sayyidina Umar ada dah. Maknanya sebab Sayyidina Umar kata jangan biarkan orang kampung mari memalukan muka dia di pejabat minta bantuan. Oh, tu waktu kita baca pun diulang muka lah, kita tengok cara dia. Jatuh maruah kita di hadapan Allah. Kalau kita orang kampung kena mari minta dengan kerajaan nak duit, ambillah maklumat tu, cukup waktu bagi. Sebab tu tentera yang hantar. Tu zaman Sayyidina Uthman pun tu. Diperluah ke zaman Sayyidina Uthman. Bahkan zaman Sayyidina Uthman ni rezeki melimpah ruah lebih daripada zaman Sayyidina Umar. Cita-cita begitu, sorry kita tidak ditonjolkan. Tu. Baik, seterusnya semua pohon kurma di bawah hadis 22 ni kita pergi pada hadis 22, habislah situ. Okey, hadis yang ke-22 ni masih lagi berkait dengan khatamun nubuwah lah ni. Khatam, berkait dengan khatam, cok atas belakang Nabi. Hadis yang ke-22, wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Bishr bin al-Waddah qala hadatsana Abu Aqil ad-Dawraqi an Abi Nadrah al-Aufi qala sa'altu Aba Sa'id al-Khudri an khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakni khataman nubuwah. Dia terjemah cincin ni sebab khatam ni bahasa Arab boleh juga makna cincin atau terjemah cincin tu, tapi sini tak sesuai lah. Sebab kata mereka lah bahasa kita kan, mereka ada dengan erti PN, ada dengan isim. Mereka kapal terbang, betul tu ayat tu. No. Sebab mereka mula-mula tu dhamir, mereka yang kedua tu fa'il. Dia gitu. Baik. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri tentang cok kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Aqil Ad-Dawraqi tanya, dia tanya ni Aqil Ad-Dawraqi, dia tanya Abu Sa'id, maka Abu Sa'id pun jawab. Dia kata cincin itu, yakni khatam itu, cok kenabian itu terdapat di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Kena ingatlah punggung tu maknanya belakang. Sebab Zahrun ini anak pelik kot, anak pun tak tahu bahasa Indonesia ni. Sebab kalau nak kira punggung dia ada khusus dubrun. Dubur tu punggung. Dubur tu sebenarnya punggungnya. Fi kulli duburis salah, pada setiap punggung salat. Punggung salat ni mana di hujung. Tu. Tapi dia timah Zahrun gitu, tak apalah bahasa dia. Anak rasa tidak salah ni bahasa dia gitu. Mana orang dia faham molek tu anak rasa tu. Jadi untuk kita ni kita terus terjemah gitulah. Di bahagian di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam berupa benjolan daging yang timbul di bawah kulit itu. Mana kalau kita rasa dengan tangan tu memang rasa jelas tu. Baik, cuba kita tengok di sini kata Abu Sa'id ni, perkataan Abu Sa'id ni. Abu Sa'id cerita, dia kata khatam itu, cok kenabian itu terdapat di belakang beliau. Jadi riwayat sebelum ni lah, sebelum kita baca ni, sebelumnya menjelaskan bahawa posisi khatam itu, cok itu ada di antara kedua bahu, kedua pundak, dan lebih dekat ke arah pundak kiri. Pundak kiri. Jadi dalam setengah-setengah syarahan tengok tu, dia panggil di tulai kipah. Tulai kipah ni, ni tulai kipah. Atas tu. Tapi setengah orang kata dekat. Dia buka, kalau tengah tu dia panggil tulai belakang. Jadi dia memang di antara dua, tapi dia berat ke arah kiri sikit. Gitu. Kata Abu Sa'id lagi, berupa benjolan daging yang menonjol. Maksudnya adalah benjolan daging yang menonjol dan tidak rata dengan kulit sekitar dia, kerana cok itu menonjol keluar. Kalau sebelum ni kan jelas dia sebut menonjol tu daging tu duduk bawah kulit.
Juga sudah dijelaskan dalam riwayat-riwayat sebelumnya bahawa besarnya benjolan tersebut lebih kurang seukur telur burung merpati. Jal-jal dia panggil, burung merpati. Begitulah lebih kurang tu. Kita pergi seterusnya sebab ni maklumat ni tidak jauh beza. Hadis yang ke-23, wa bihi qala hadatsana Ahmad bin al-Miqdam Abu al-Ash'ath al-Ijli al-Basri qala akhbarana Hammad bin Zaid an Asimil al-Ahwal. Kena tubik nun kecil lah, tak mau. Itu kaedah sebab Quran lah. Kalau kita nak sambung lah, an Asiminil Ahwal. Kalau kita baca Asimil al-Ahwal, jadi hilal sahur. Nun yang nun mati tu jadi hilal. An Abdullah bin Sarjis qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasim min ashabihi qadurtu hakadha min khalfihi fa'arafa alladhi urid فألقى الرداء عن ظهري فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Imam Tirmizi dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Sarjis. Kata Abdullah, dia kata aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama para sahabatnya. Dicerita dia temu Rasulullah ketika Rasulullah bersama para sahabat. Kemudian aku mengelilingi beliau ke arah belakangnya. Beliau pun langsung faham dengan keinginan. Jadi Nabi faham ni Abdullah nak tengok cucuk atas belakang aku. Dah ni Rasulullah faham begitu. Kemudian baginda SAW membuka bukan baju ni, kita ambil apa, ridak ni macam selimut dia lah. Selimut dia yang menutupi belakangnya. Ridak ni mana setengah ulama kata boleh juga nak kata pakai, cuma pakai bahagian atas. Misalnya kalau kita pakai ihram tu kan hak dua ke kain tu, hak kita beli pinggir tu sah. Hak di atas dia panggil ridak. Hak bagi atas. Sebab tu kalau jubah kita panggil ridak. Sebab dia sah. Kemudian aku pun melihat posisi cak tersebut ada di antara kedua pundak baginda sallallahu alaihi wasallam. Besarnya seukuran satu ni. Qab ni gini. Kalau kita buka gini dia panggil bast dalam bahasa Arab. Ini duk gini dia panggil qab, genggaman. Kalau buka jadi bast. Dia kata sebesar qab, satu penumbuk, satu genggam. Di sekitarnya ada khilan, tahi lalat besar. Inilah maksud khatam tu. Seakan-akan sa'alil itu sebenarnya. Sa'alil ni maknanya yang menonjol di tubuh dan keras dan kuat. Sa'alil dia panggil. Tahi lalat lah. Tu tahi lalat besar. Kemudian aku kembali ke hadapan beliau ni, kata Abdullah bin Sarjis ni. Lalu aku berkata kepada dia, maknanya dia tahu dah Nabi cuma nak tengok. Bila tengok tu bahasa lega. Mana Nabi sengerti ni. Bila dia kembali semula ke hadapan Rasulullah, dia pun kata, dia cerita sendiri ni, aku pun kata, semoga Allah mengampunimu wahai Rasulullah. Rasulullah pun jawab, walaka tu kita boleh kata misalnya barakallahu fik walaka, kita boleh kata gitu, rengkah. Orang kata betul barakallahu fik, kita tu walaka, dan untuk lam tu lam lil manfaah, dia kata mana kebaikan tu untuk engkau juga, itu makna lam, dia panggil lam lil manfaah, boleh. Misalnya kata syukran laka, untuk awak juga syukur pada Allah itu, boleh kita kata gitu. Seperti ini Nabi kata walaka, untuk engkau juga istighfar itu. Itu maksud dia. Jadi Nabi jawab gitu dan engkau juga orang-orang yang bertanya kepadanya. Patut adalah orang ramai tanya kepada Abdullah bin Sarjis ni, apakah Rasulullah memohon keampunan untuk engkau? Ia menjawab iya, dan untuk kamu juga. Sebab kalau kita perhati sini kan, tu walakum. Dia kata maknanya
Mana walaupun Nabi kata walaka tu bukan aku seorang, maksud juga Nabi beramal dengan ayat ni, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Hak dia kata laka tu untukmu juga tu, walaupun dia kata walaka walakum pun, walaupun ataupun Nabi tak kata walakum, Nabi kata walaka, tetapi untukmu juga. Kemudian Abdullah bin Sarjih baca ayat ni. Makna hak Nabi buat tu sebenarnya ayat ni lah. Wastaghfir li dzambik, Allah perintahkan beristighfarlah untuk engkau daripada dosa engkau, walil mukminin, dan juga untuk dosa orang-orang beriman sama ada lelaki dan perempuan. Itu maksudnya. Baik, cuba kita tengok huraian dia. Jadi kata Abdullah lah, dia kata aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Rasulullah bersama para sahabat dia. Jadi berapa orang tu tak pastilah. Berapa orang tu? Sebab dia kata fi nasim min ashabih. Kalau dia kata fi bid'in, mana tak lebih pada 10. Tapi dia kata nasin. Ada setengah tu bid', maknanya rahtin misalnya. Rahtin tu tak lebih pada 10 juga. Tapi hal ni nasin ni tak tahulah berapanya. Maksudnya Nabi bersama beberapa orang sahabat yang mulia dan Allah redai. Kemudian kata dia lagi, kata Abdullah lagi, kemudian aku mengelilingi baginda sallallahu alaihi wasallam ke arah belakangnya. Maksudnya ni kata-kata pensyarah ni lah. Abdul Razak Badan ni. Dia kata ni huraian dia lah. Jadi maksud kata-kata Abdullah itu, dia kata aku berjalan di belakang Nabi SAW dan tujuannya adalah untuk melihat cop kenabian yang pernah aku dengar sebelum dia dengar ya. Ambil peluang bila jumpa Nabi, kalau boleh nak tengok diri. Ana kalau mimpi ana minta. Kalau ana mimpi jumpa Nabi lah. No, ana minta nak tengok tu. Patut tanya juga popok ni lagu mana? Jauh ke? Tu ni. No, tanya juga dua tanya tu. Minta Hanisa khatam ni tak. Tapi kena pasti dulu lah betul ke tak Rasulullah tu. Kan orang India dia macam berat kan. Kena tengok dulu. Jangan dia mudah-mudah. Oh, pengalaman ulama kita semua kata dok. Kadang-kadang kata dok bohong ni. Kata dalam mimpi mu bukan Nabi. Oh, kau tak dok tahu. Ada. Baik tengok tak serupa dengan hadis. Hadis kena yakin dengan hadis. Ni. Baik. Gitu. Yang ketiga, dia sebutlah, Abdullah sebut lagi, dia kata bila perkataannya beliau pun langsung faham dengan keinginan. Ni apa ni Abdullah lah katanya. Bila aku pergi ke belakang Rasulullah faham lah aku nak tengok cop tu. Tu. Maksudnya maksud kata-kata Abdullah ni, dia kata Nabi faham bahawa aku berjalan di belakang beliau dan datang untuk melihat cop kenabian tersebut. Kemudian beliau membuka bajunya ataupun buka baju ataupun selimut dia itulah ridak itu yang menutupi belakangnya. Baju ataupun ridak, kena ingatlah ridak ni baju ke bahagian atas, adalah pakaian atas badan. Bukan punggung ke bawah, bukan pinggang ke bawah, tidak. Membukanya hingga terlihat belakangnya. Jadi mudah benar lah nampak terbuka, mana terang benar nampak. Bukan kata terselinu tak. Bila Nabi buka tu sangat mudah tu, mana terang nampak. Gampang tu terang lah, mudah nampak lalu, tak keliru dah. Oleh sebab itu beliau membukanya dari belakangnya. Jadi sebab tu anak kata kalau kita terima asar ridak ni misalnya gini, Nabi pun buka. Nabi tidak buka semua, buka atasnya lah. Buka atasnya. Jadi buka tempat tu. Buka tu. Mana tidak kat sini mungkin tutup perut ni. Buka bahagian ni. Jadi bila tu mudah benar nampak. Dari belakang dia. Kemudian aku pun melihat posisi kedudukan cop tersebut yang terletak di antara kedua ni katifai pundak Nabi ni. Besarnya seukuran ni, dia nampak lah orang lain dia kata sebesar telur. Jadi memperumpamakan saiz itu berdasar pada orang tu lah, orang yang tengok berdasar pada sahabat. Sebab dia ni kata besar ni besar penumbuk. Abdullah bin Sarjis melihat cop kenabian tersebut seukurannya kurang lebihnya segenggam tangan. Masa kita buat gitu dia nampak gitu.
Telah disebutkan sebelumnya dalam beberapa riwayat dari para sahabat tentang ukuran khatmun nubuwah tersebut hampir sama. Setiap perawi menyebutkan ukuran sesuai dengan hak dia tengok lah. Hak dia tengok lagu mana. Dia, seperti kita, bila kita tengok ni, kita buat bandingin, orang lain tengok, dia buat bandingin lain pula. Lebih kurang tu. Tu. Di antara mereka ada yang menyatakan seukuran telur burung hajalah. Bupatilah. Setengah ulama kata bukan bupati ni lain. Macam-macam pula tu. Yang lainnya menyatakan seperti sebesar telur. Dan yang lain menyatakan sebesar sekerat daging, sekeping daging. Hak nipis tu. Dan ada juga sahabat menyatakan seukuran segenggam tangan, seperti Abdullah bin Sajih ni. Dia kata sebesar segenggam. Genggam ni maksudnya bukan saiz timbul. Kalau ni bos tebal ni setahun ni. Dia bukan ayat tebal, ayatnya saiz ukuran dia tu. Mana dia nya lepel, tapi saiz ukuran, kalau dia ukuran tu ukuran, bukan kalau nak kuning tebal lah. Dia nak ayat hot tu ya. Misalnya hadis riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan lafaz begini. Lafaz dia beza sikit. Misalnya kata Abdullah bin Sajis, dia kata fa nazartu ila khatamin nubuwah baina katifai inda naqidi katifai al-yusra jum'an alaihi khilan ka amsalis sa'alil. Kemudian aku melihat khak kenabian yang ada di antara kedua pundak beliau seukuran satu genggam tangan yang berada di raghid puncak kiri. Raghid ni tulai kipah lah kalau terjemah bahasa kita. Naghid tulai kipah. Cap ini dikelilingi oleh khilan, seakan-akan seperti sa'ali. Khilan tu ni tai apa ni namanya? Bukan ini apa ni? Tai lalak tu. Tai lalak tu. Tapi besarlah. Ital. Gelak kan? Dia buat sini, mereka dia buat di sini. Naghid pundak kiri, yang tulai kipah sebelah kiri adalah tulang yang kedua hujungnya menonjol. Riwayat ini menunjukkan bahawa posisi cap kenabian tersebut ada di antara kedua pundak beliau, tetapi lebih dekat ke arah kiri, bahagian kiri, pundak kiri. Sedangkan yang disebutkan dalam riwayat di atas bahawa cap kenabian tersebut berada di antara kedua pundak beliau. Hanya sebagai orang panggil kata-kata, panggil qariban, lebih kurang. Dekat-dekat makna tu, qariban, lebih kurang. Pendekat, ni kata gini, ni kata gini. Pendekatan nak cerita tu. Ni sebut dalam bahasa gini. Tak ada sebenarnya, tak ada ulama kata betul tu tengah atas. Tu lah belakang, tak ada. Tak ada seorang, tak ada satu pun riwayat sebut gitu. Sebab kalau kita faham tengah tu lah belakang, dah. Tidak gitu. Gitulah. Kerana posisi khatmun nubuwah yang lebih tepat ke arah pundak kiri sebagaimana yang diungkapkan secara dalam riwayat ini dan juga riwayat lain lah. Baik, seterusnya di sekitar dia tu ada khilan. Khilan adalah bentuk jamak dari khal yang maknanya sudah diketahui, yang sering disebut sebagai tahi lalat besar tu. Yakni berupa sekerat daging yang berwarna hitam. Jadi perkataan seakan sa'alil. Jadi sa'alil adalah bentuk jamak daripada su'lul, iaitu bahagian yang menonjol di tubuh. Ia keras dan kuat. Ini biasa panggil tahi lalat lah. Gitu ya. Dia besar ni panggil tahi lalat juga. Tahi lalat juga, cuma besar tak. Ni besar, sakal lah, besar qab ni. Kita pergi tanda. Tanda, macam tanda yang menonjol gitu ya. Memang anak pernah tengok setengah tu ada tanda di muka pun ada. Besar jugalah. Kalau ada satu kita tengok. Itulah. Ya ke? Itulah maksud sa'ali tu. Anak tengok tu ada besar ni. Ada besar gitu. Memang dia nyata dia timur. Giant. Ni kecil ni. Tapi kecil pun besar telur burung. Gitulah. Jadi kita lebih nampak lah tu. Baik, seterusnya. Kemudian aku kembali ke hadapan beliau. Ni kata apa ni Abdullah lagi ni lah. Kata Abdullah bin Sarjis lagi ni. Aku pun dah lepas aku tengok dengan terang Maulid nampak, aku pun kembali ke hadapan Rasulullah. Maksudnya aku kembali berdiri di hadapan beliau setelah aku melihat khat kenabian tersebut dengan terang tu, memang puas hati lah. Sebelum ni dengar ya, dia kata. Kemudian aku pun kata, semoga Allah mengampuni engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, walaka, dan engkau juga dapat keampunan Allah. Nabi dengan kata-kata ringkas ni sebenarnya Nabi mendoakan dia. Ni kata Syekh Abdul Razak ni lah.
Nabi doa untuk Abdullah bin Sarjis ni dengan doa yang agung. Nabi doa, bukan kata tutup email biasa, Nabi doa, iaitu agar Abdullah diampuni. Jadi orang ramai pun kejut, macam kagum lah. Dia kata Rasulullah meminta ampun pada engkau, engkau kahwin ni pun ada juga. Rasulullah dia tak dengar. Rasulullah kata walaka walakum. Rasulullah tak kata gitu, untukmu dan untuk kamu semua. Waktu dia seolah-olah gini, Rasulullah doa kamu saya, aku duduk bawa awak situ. Tu. Enggak, Abdullah ni bagi jenis cerdik. Dia kata, tu nak ayat lebih aku kamu. Dia tak kata gitu. Dia baca ayat ni, lega sikit orang lain. Kalau kita orang agak duduk dia sudah, saya dah kata lebih aku kamu nak ayat tu. Dia tak kata gitu. Bila sahabat tanya, apakah Rasulullah meminta ampun untukmu? Kami ni tak. Kami ada juga menganasim min ashabihim. Maksudnya engkau mendapat keuntungan yang besar dengan doa tersebut, iaitu Rasulullah mendoakan kepada engkau akan mendapat ampunan dari Allah. Ini menunjukkan keagungan doa pada diri para sahabat Nabi. Nak ayatnya bila Rasulullah doa, Rasulullah direct dengan lidah dia doa tu, itu mana keagungan dan kegembiraan mereka ketika didoakan oleh baginda dengan doa ini. Dan Nabi SAW sendiri hanya meminta keampunan ketika beliau masih hidup. Dia wih lalu ni, muka Tuhan kita ni kemah malik ni. Adapun setelah beliau wafat, maka beliau tidak boleh lagi meminta keampunan kepada sesiapa. Kalau nak kata ada, kena mari dalil. Mari dalil, asal kecek itu, mari dalil. Kalau baca kitab ni, jalan dah ni, ada popok ni. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kalau ada orang kata dia mimpi jumpa Rasulullah doa kat punai pada dia, tak sadut layan lah. Tu anak guna bahasa lembut benar malam ni. Tak sadut layan. Tak sadut layan. Kalau kita rasa betul Rasulullah pun kita pun duduk dia sudah takut timbul fitnah. Takut timbul fitnah. Ana baca dalam kitab ulama dia bimbang nak kecek bagi-bagi lagi, dia takut anak murid jadi ta'assub. Tu ulama hak sengerti. Ni anak minggu duk ayat jumpa Nabi, makan Nabi, anak murid je lagu mana. Biarlah kita kata tok guru tu tidak maksud nak supaya anak murid ta'assub saja, dia nak cerita. Anak murid je lagu mana. Itu isu dianya. Tak boleh. Bahaya anak murid jadi anggap macam-macam pada guru tu. Anak minggu jumpa Nabi. Lepas tu mari makan nasi sekali pula tu. Makan budak, makan masih ular, main-main. Bukan kelas-kelas ulama biasa tu guru kita. Mari waktu tu kan boleh jangkit. Allah berdekat ni tidak jauh nak pecat guru tu. Maya Nabi maya ayat dia. Nabi restui pemecatan. Kena pecat dua orang. Hak dua tu ayat kana. Hak je kena pecat tu. Bayar kau itu terasa. Mana berat benar kita sampai Nabi restui kita kena pecat ni. Tak rasa tu pemikiran. Baik. Dia sebut dalam musyawarah, ramai orang dengar dalam majlis tu. Berat benar dia ni. Gitulah. Ini cuba tengok dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, "Dzaki law kana wa ana hayyun fa astaghfiru laki wa ad'u lak." Ni hadis ni sahih dalam Bukhari. Tengok ni kelebihan Aisyah ni masuk manaqib Aisyah. Apa dia? Ni anak terjemah mafhum anak supaya lebih nampak. Zaki ki itu untuk perempuan. Kalau zaka untuk lelaki, ka untuk lelaki, ki untuk zalika zaliki. Kalau kita terjemah ke Kelantan, itulah Aisyah. Itulah Aisyah. Kita boleh terjemah gitu. Laukana wa ana, kalaulah aku masih hidup, laukana ana hayyun, kalau aku masih hidup. Zaki tu dia isyarat pada Aisyah. Hai Aisyah, kalaulah aku masih hidup, fa astaghfiru laki, pasti aku akan doa keampunan kepada engkau, wa ad'u laka, dan aku sekarang ni masih boleh doakan. Ni cerita ketika Nabi sakit. Manakala aku masih segar lagi selepas ni aku doa. Lapila ni aku doa masa aku hidup lagi. Hadis ni ini adalah dalil yang jelas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan untuk manusia pada saat beliau masih hidup. Maknanya kalau aku masih hidup lagi lepas aku doa, dan kalau aku masih boleh berdoa, sekarang ni aku boleh lah, tapi kalau aku hidup lagi selepas ni,
itu isyarat maknanya kalau dia mati dia tak boleh lah. Ya, itu dalil dia. Sedangkan makna firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Itulah walau annahum idh tu. Tu kena tengok juga tu. Tu tak ada za, tu tak ada illa. Dia pergi dia gini yang mudah kalau mengikut ajilah lah. Masa nak ngaji dia tu, ayah Ustaz Abdul Bari mudah dia kata id dengan za ni, id ni kecil. Mula-mula nak sebut tu duduk situ. Patah akak down jadi lalu. Id daripada id tu akak down. Sebab za ni huruf-huruf isti'la. Illa jadi lalu. Mudah menayang ni cara kaedah dia. Mula-mula kalau kita tak akak jadi id za. Id za tu tidak idgham. Id zalamu itu tidak idgham. Id zalamu itu tidak idgham. Ni idgham ni. Kena illa. Id zalamu. Lepas tu dia angin, dia bunyi-bunyi ke atas, bawah tak ada. Kalau illa pak bawah bunyi tak jadi. Tu disebut kemah juga tu muka bahagia dia, tu beda dia. Id zalamu wa man azlamu. Dia bunyi di atas. Tapi besar huruf dia ni. Walau annahum idh zalamu, sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri, mereka datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Maksud ni ketika Rasulullah masih hidup. Sebab puak-puak ni, puak kafir, puak gapo ni, munafik gapo ni, kalaulah boleh juga dijumpa Nabi minta apa, dia akan minta di hari akhirat. Jadi hak ni minta kepada Nabi ampun ke, hak ni masih hidup saja. Kalau hak ni boleh juga masa dia mati, jadi tidak ada faedah jadi ayat ni. Tidak ada faedah. Jadi ayatnya Nabi boleh doa keampunan kepada umat dia ni masa dia hidup sahaja. Banyak lagi dalil lain, misalnya dalil lain hak ni lebih kuat lagi. Kan Nabi pergi jumpa habis keluarga dia, Patu Fatimah, dia kata kalau nak minta kebaikan minta lah ni sebelum aku mati. Kerana bila mati walaupun muan aku tak boleh buat gapo. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi ni dia boleh bantu umat dia masa dia hidup ya. Kalau masa dia mati dia ada akhirat tu, kalau Allah izin atas nama syafaat. Tetapi awal-awal lagi tak ada khilaf ulama nak dapat syafaat Nabi, orang tu mesti orang yang Allah redha. Tak ada khilaf. Semua ulama kata seseorang nak dapat syafaat Nabi ke, syafaat anak kecil dia ke, mak dia ke, orang mati syahid ke, mesti orang tu man radiyallahu, orang yang Allah redha kepada dia baru boleh. Jelas tu, mana-mana kitab pun. Adapun jadi kalau Allah tak redha, Allah tak akan izin Nabi. Kalaulah Rasulullah sendiri boleh syafaat, mesti dia syafaat pak dara dia Abu Talib. Tak ada bunyi pun Nabi tak apa pak cik, kita buat kira hari akhirat. Nabi tak kata gitu. Sebab Nabi pun dia tak nak kata, bukan mana di luar bidang kuasa Nabi untuk hari akhirat. Tentu dah rasa kalau Nabi dibui syafaat secara mustaqilah, dia sendiri boleh habis keluarga dia. Rakyat lah, orang-orang dia sayang. Apa kita? Tidak gitu. Tapi tak. Jelas sebut Abu Talib ni mana mati daripada kufur kepada Allah. Kufur tak nak buat apa. Hak syafaat tadi semua hak orang Islam. Kena ingat tu. Dah orang Islam pun yang diredai oleh Allah. Adapun memahami ayat tersebut berlaku setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat adalah pemahaman yang salah. Kalau dipahami ayat ni mari jumpa Nabi yang ni selepas dia mati, ni pemahaman yang salah. Dan menggunakan ayat untuk menjadikan dalil bukan yang seharusnya. Tak boleh. Oleh sebab itu para sahabat berkata kepadanya, kepada siapa? Abdullah bin Sajid, apakah Rasulullah memintakan ampun untukmu? Kata Abdullah, ya. Maksudnya beliau meminta ampunan untukku. Seandainya permintaan ini boleh dilakukan setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, maka pasti para sahabat sudah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka didoakan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Akan tetapi mereka tahu bahawa kesempatan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada saat ketika beliau masih hidup sahaja. Banyak sebenarnya dalil kita tengok. Zaman sahabat ni banyak berlaku isu besar perang Sayyidina Ali Muawiyah dah. Tak pernahnya sahabat pergi tanya Nabi,
dia kalau kita bincang, kalau kita baca ke dalam riwayat 2000 lebih orang sahabat Nabi ni yang tak tahu, tak boleh nak tentukan sikap Sayyidina Ali ke betul ke Muawiyah betul. Wah, mati 5,000 lebih dalam peperangan Siffin itu. Tak ada seorang pun sahabat pergi kubur Nabi minta Rasulullah cuba royak kau mana sah betul ni, antara hak ni kau ni, tak ada seorang pun. Dan ni tak payah pergi kubur pasal pakai selok kai plekat dia tu kan. Pakai selok tabir. Dah lah nak mengarut biar padan dah. Sikit-sikit sudah lah mengarut ni. Orang dengar malu kat orang dah. Tapi orang boleh terima tu lemahnya. Saya nak tabir tanya Nabi. Oh, kalau anak kalau berlaku gitu sungguh tak banyak sesam masalah kita. Sahabat Nabi tak pernah selok tabir. Selok tabir Kaabah lah. Tentu lebih mulia lagi. Tanya Nabi antara Muawiyah Sayyidina Ali mana betul. Patut Abdullah Ibn Zubair dengan Sayyidina Ali mana betul. Dengan Muawiyah tu mana betul. Dengan Yazid mana betul. Tanya banyak berlaku kan peperangan kepada Jamal antara Aisyah dengan Sayyidina Ali. Aisyah diri gitu. Isteri dia oleh saya. Tak okay, dia tak boleh tanya. Tanya habis diri lah. Dia tak telitah buat tu. Apa tu? Pada dah kalau nak faham tu benarnya. Tapi begitulah orang kita. Sebab tu bagi anak pendidik. Sebab tu kalau kita mengajar kan, supaya Imam Stai, Imam Bukhari, kalau dia mengajar, orang panggil pengajar agama tu tepat, aku kena tekan ke dalam masyarakat, dia akan tekan tu. Sebab kita kalau kita mengajar dia hamba ni seperti sini, siapa sini dia tekan tu, penulis tekan. Dia tahu dah ni masalah lah ni. Dia wih lalu. Tu sepatutnya. Ya. Dr. Abdul Razak lah. Dr. Abdul Razak. Dr. Abdul ni huraya dia lah. Baik. Dan kalian juga. Jadi bila sahabat tu tanya, doa untuk engkau ke? Dia kata walakum, untuk kamu juga, bukan untuk aku seorang. Maksudnya Rasulullah doa kepada aku, termasukmu juga. Aku faham daripada mana tu aku kata gitu tu? Aku faham daripada ayat ni lah. Ayat mana ni? Surah Muhammad ni, ayat 19. Wastaghfir li dzambik. Sebab Nabi ni tak okey, Nabi tak ingat arah Tuhan. Apa maksud wastaghfir ni? Allah perintah ni. Maksudnya istaghfir, mintalah oleh engkau. Engkau ni siapa? Nabi Muhammad lah. Ayat ni ketua ni kepada Nabi ni. Wastaghfir, kalau ngaji bahasa Arab kan, istaghfir ini fi'lu amri, fi'l amar. Dan dalam dia tu ada dhamir, ada fa'il. Fa'il ni mana? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi taqdiruhu huwa ya'udu ala Muhammad. Tu kalau ngaji bahasa Arab. Tak ada sini tu. Dia panggil takdir, dhamir mustatir. Dhamir mustatir, takdirnya huwa, dia kembali pada syakhsin. Jadi syakhsin orang tertentu yang dimaksud ayat ni ialah Muhammad. Tu kalau ngaji bahasa Arab mudah. Mudah tak? Nak ngaji tak payah tu. Li dzambik, untuk dosa engkau ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian arahan yang kedua, walil mukminin, mu kena doa kepada beriman juga, lelaki ke perempuan. Jadi bila Nabi doa kepada aku, mesti kepada kamu juga, sebab Nabi kena ikut ayat ni. Tak kala Nabi tak ingat ayat ni. Itu bagi Abdullahnya, dia kata sebenarnya walaupun Nabi doa kepada aku, sebenarnya itu merangkumi orang beriman, lelaki dan perempuan. Dan Nabi SAW sendiri telah melakukan tugas tersebut, yang mana beliau telah mendoakan kepada orang-orang beriman laki-laki dan perempuan agar mendapat keampunan. Mungkin zahir nampak pada aku sini, tapi hakikatnya ni, hadis ni, ayat ni. Ini adalah hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis dalam menjelaskan. Penulis ni maknanya Imam Tirmizi lah. Berkenaan dengan khatm ni mana cap kenabian Nabi SAW. Dan kewajipan kita dalam masalah ini adalah bersandar pada dalil-dalil yang sahih tanpa menyebutkan riwayat-riwayat dhaif. Hadis-hadis yang diragukan, yang maudhu', kisah-kisah yang kisah-kisah orang panggil bebas ni, kisah-kisah dalam bentuk cerita. Itu makna kisah-kisah bebas tu. Cerita-cerita tak tahu kepala ekor tu. Itu maksudnya kisah-kisah bebas. Yang ni cerita tanpa sumber. Atau tulisan-tulisan yang disandar kepada Nabi tanpa dalil, tak layak. Atau berjalanlah maka kamu akan menang, dan yang sejenisnya. Ini semua tidak ada sandaran yang kuat. Dia terjemah gitu ya. Maksud dianya,
Maksud dia begini ni, mana hak tak tapal ekor macam panggil pulara lah, khat dia panggil khatibul lail, dia sebut berjalanlah maka kamu akan menang. Maknanya ke dia? Maknanya rayak saja, tanpa ada dalil. Nak suka kecek sedap lah, biar kecek orang tanya kena jawab, tidak jatuh kita. Tu bahaya tu. Tapi dia jimoh gitu, biarlah, jawab saja, pasti kamu akan dapat kredit lah. Tak boleh lagu tu dalam agama, tak boleh. Kena ada juga buah-buah, minta maaf hamba tak tahu ni, kena ada buah-buah tu. InsyaAllah lah hamba jawab semula. Kita klik je, sebab tu ngajar ni boleh ilmu, bukan mendedah ke ilmu, dia boleh ilmu. Kadang-kadang anak murid tanya tu klik sakai duk balik. Baik, gapo dia faedah pelajaran penting hak kita nak bincang tentang khatamun nubuwah ni? Gapo dia khatamun nubuwah cak kenabian ni? Hafiz Burhanuddin Al-Halabi pernah ditanya, ada orang tanya dia, apakah cak kenabian ni merupakan perkara yang khususiat kepada Nabi? Ada orang tanya gitu. Kalau ada juga orang lain stepek atas belakang nak lagu mana? Mudah kita jawab tu, waktu wali syaitan. Sebab apa tu? Sebab kalau ada orang tanya, bukan boleh kira lah ni, nyagi buat pembedahan buh atas belakang. Dia geruk ke tak? Nabi geruk. Kadang-kadang duduk penggal dia belekat. Buat biar geruk lagu tu. Biar geruk lagu tak atas belakang. Butir biar geruk gitu. Tak boleh. Barang lagu ni bila kata mukjizat, dia tak boleh buat. Sebab ni termasuk mukjizat ni, dia tak boleh buat ni. Buat pun tak jadi. Buat tak ada seminggu, meh dia nyakit lah kata tu. Dia tak jadi. Ni mukjizat. Atau setiap Nabi ni ada ni. Kau Nabi seorang je ada. Kata Hafiz Burhanuddin, dia kata, aku tidak mengetahui tentang hal tersebut sama sekali. Sedangkan yang tampak jelas bahawa cak ke Nabi ni untuk Nabi saja. Dia tak berani jawab. Padahal dia ngekir. Baik, tak apalah, kita pergi dulu. Sebab ada orang yang kata, ulama juga, dia kata hak ni ada untuk semua Nabi. Ada yang kata begitu. Tapi dia, bagi dia tak berani nak kata. Bakal dia tengok dalil tak kuat, dia tak berani nak kata. Tak apalah, kita tengok. Hal ini berdasarkan beberapa hikmah yang dimaksudkan. Jadi cak kenabian adalah isyarat bahawa beliau adalah Nabi terakhir. Dan apa pegang pendapat ni? Nama lagi khatamun nubuwah, terakhir. Jadi kalau orang lain ada juga akhir apa? Tapi betul lah pendapat tu, memang ulama tak apa suka mana tu. Sebab tu dia wih lalu, saya tak tahu. Tapi hikmatnya ada hak ni jadi tanda ni. Patu Salman mari pun ada dah lepas Salman. Nabi terakhir ni ada tanda ni. Mana Nabi terakhir? Orang lain tak ada lah. Sedangkan Nabi-Nabi selainnya tidak demikian. Kenabian sudah ditutup sehingga tidak akan ada lagi Nabi lain sesudah beliau selama-lamanya. Al-Hakim meriwayatkan daripada Wahab bin Munabbih, kata beliau, setiap Allah mengutus seorang Nabi, setiap kali Allah utus seorang Nabi, maka Allah berikan tahid lalak kenabian di tangan kanan dia, tangan kanan, kecuali Nabi kita. Kata Hakim, dia kata orang lain ada tapi duduk di tangan, iaitu Nabi Muhammad. Sesungguhnya cak kenabian itu berada di antara kedua pundaknya. Ni boleh tengok dalam kitab Mustadrak Hakim, boleh tengok situlah. Dengan demikian kedudukan tanda kenabian khatamun nubuwah itu di antara kedua pundak beliau adalah khususiat Nabi. Orang lain tak ada, Nabi lain tak ada. Ini lebih tepatlah. Di mana Nabi lain kalau ada pun, supaya Hakim sebut dalam kitab Mustadrak dia tu, duduk di tangan sebelah kanan. Tapi waktu tu pun tengok tu, setengah ulama kata tak sah. Setengah ulama kata tak sah. Setengah kata okey, boleh pakat tu. Wallahu alam. Tapi kalau Syekh Burhanuddin Al-Halabi ni dia kata untuk Nabi ya. Itu jelas. Baik, tak apalah. Untuk akan datangnya kita akan bincang pula bab 3. Ni bincang tentang rambut Nabi saja ni. Bab rambut Nabi boleh bawa rata ke mana-mana lah ni. Geruk juga lah maknanya. Naik kapal tu berato rambut lagi. Ya Allah, kata ana suka tengok dalam video tu. Ada pesan ni, warna putih. Pesan ni jangan saja nak tunjuk. Lucu ngati pesan ni. Warna putih sepuh macam gandum begitu. Lepas tu rambut Nabi tubik ni. Jadi dia letak situ. Jadi ana tak tahu bahan apa yang berwarna putih macam span kan. Jadi rambut Nabi masuk dalam tu, panjanglah sekat tu panjang. Jadi rambut Nabi jadi hidup kerana jadi air, dia akan masuk air sama dalam span tu. Lucu. Jadi hidup kau aja.
Dia lucu lagi, dia kata asalnya pendek. Jadi kau panjang. Kalau 1000 tahun dulu kalau panjang, sini pak. Sini pak kau tandah nudah tu. Tak logik lah sebenarnya. Tak tahulah rambut siapa. Lepas tu nak buat DNA lagi mana? DNA ni ke perbandingan. Nak banding dengan apa? Nak ambil rambut tu, nak ambil kita terbahar tu, nak banding tu, nak ambil siapa dia selagi. Waktu tu Nabi, daripada Nabi. Mesti kena ambil dengan Nabi baru boleh tahu. Lepas tu nak banding lagi mana? Ambil yang kawat 38 tu. Anak tak percaya tu. Ya. Dia bagi lagu tu, bagi tidak nasabah. Mari pula seorang ustazah ni, dia atas selawat. Kalau gerak cari rambut Nabi. Anda ada guru WhatsApp tu. Tak salah seorang ada anak murid Harun Ting. Oh, dia kata, ustazah lucu ustazah. Enggak jing boleh mbuh tu. Jing mbuh kat gerak. Oh, dia kata tak nasabah ustazah. Mengepek anak murid Harun Ting tu. Biar agak nasabah nak oyak ni. Tapi boleh kecek lagu tu. Orang kapur terima. Ya tu ustazah akan pelawak. No. Tak apalah kita tengok. Kalau kita tengok ni, kita tengok bagaimana hebat sahabat Nabi. Dia nak sesa tu di kepala Nabi bila duduk dekat ikhlis. Siapa dia boleh tahu berapa lah. Setengah kata 23, setengah kata 20, setengah kata tak siapa. Setengah kata tu ada rambut Nabi berubah sekerak. Alik atas hitam, bawah putih. Ada juga. Macam-macam lah. Itu kita bincang akan datang insyaAllah. Okay, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum.